Assalamualaikum dan selamat petang. Kami dari kumpulan 16 akan memberi ulasan berkaitan filem yang telah kami pilih yang bertajuk Parasite. Pengenalan. Filem Parasit ini diterbitkan pada tahun 2019. Filem ini berasal dari Korea Selatan dan filem ini diarahkan oleh Bong Joon-ho. Seterusnya, watak dalam film Parasit ini ialah keluarga Kim Taek, di mana yang pertama adalah Kim Taek sendiri, yaitu sebagai bapak. Yang kedua ialah Chung Suk sebagai ibu. Yang ketiga, Ki Wo sebagai anak lelaki. Dan yang keempat adalah Ki Jong sebagai anak perempuan. Film ini mengisahkan seorang lelaki muda bernama Ki Wo serta ahli keluarganya yang semuanya sedang menganggur dan bergelut untuk meneruskan kehidupan. Pada suatu hari, seorang rakan Ki Wo telah membantu beliau untuk mendapatkan kerja sebagai seorang tenaga pengajar terhadap keluarga Park yang kaya raya dan terkenal. Kejayaan Ki Wo memperoleh pekerjaan dengan keluarga Park telah mendorong ahli keluarganya yang lain untuk mula menumpukan perhatian bagi mendapatkan pekerjaan yang berpotensi di dalam kehidupan keluarga tersebut untuk memperbaiki kehidupan mereka. Berikut merupakan paparan video di mana rakan Ki Wo menawarkan beliau untuk mendapatkan kerja sebagai tenaga pengajar di keluarga Park. 기정이도 그냥 집에 있냐? 학원 안 가고? 학원을 안 가는 게 아니라 못 가는 거죠. 귀엽지? 걔인가? 네가 그걸 가르친다는 거야? 박다혜, 고2. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어. 그게 뭔 소리야? 부잣집 과외야, 돈도 많이 줘. Seterusnya masuk kepada isu dalam film. Isu yang ada dalam film ini ialah isu sosial, di mana dalam film ini mengisahkan kehidupan keluarga Kim yang sangat miskin tanpa ada pekerjaan tetap dan keluarga Kim ini hanya mengambil upah untuk kotak pizza saja. Berikut merupakan paparan video keluarga Kim hanya mengambil upah untuk melipat kotak pizza saja. 뭐가 문제예요? 아니, 예를 들면 여기 한 봐요. 라인이 아주 드럽게 접혔죠? 이거 왜 접혀 있는 건데? 이거 왜 튀어나와요? 그럼 접다 만 거잖아요, 지금. 아까 정체다 보니까 박스 4개 한 개 꼴로 이런 상태야. 넷 중 하나는 불량인 거지. 그래서 정말 돈 10% 떼고 주겠다는 거예요, 지금? 불량률에 비하면 페널티 적은 거지, 안 그래요? 이거 얼마나 한다고? 너무한 거 아니에요? Walau bagaimanapun, kos sara hidup di Korea sangat tinggi di mana sekuat manapun mereka bekerja, ianya hanya mampu menampung kehidupan seharian saja. Selain itu, dalam film ini juga memaparkan keluarga Kim yang sukar untuk mendapatkan internet dan sangat memerlukan internet untuk keperluan mereka, di mana pada awal film ini menunjukkan Ki Wo, anak lelaki Kim, sedang berusaha untuk mencari internet percuma, di mana untuk mengetahui sama ada pihak pizza ada menghubungi mereka untuk mengambil upah membuat kotak pizza tersebut. Berikut merupakan video di mana Ki Wo berusaha untuk mencari internet percuma di rumah mereka. 망했다 이거. 공짜 와이파이 못 쓴다 이제. 야 기정아. 야 윗집 아줌마랑 IP 타임 암호를 거셨다 드디어. 암호. 이래서 그까지 눌러봤어? 안 돼. 반대 순서로도 해봐. 안 된다니까. 아이씨, 뭐야 그럼? 그 문자고 카톡이고 다 안 되는 거야? 그치. 야, 김기태.
씨발 자는 척하지 말고 어떻게 생각하셔? 핸드폰도 다 끊기고 와이파이도 다 끊기고 응? 씨발 계획이 뭐야? 어? 기우야. 예, 아버지. 와이파이 높게 들어야 돼, 높게. 구석구석 그 사선시키니 그저 해야 돼. 아이씨. 곱등이. 여기! 잡힌다! 진짜? 잡혔어? 잡히지? 이거, 커피나라 투지. 이 근처에 카페 새로 생긴 건가? 뭐야 왜 나 안 잡히지? 이거 바싹 올라가 봐. 얘들아 되는 거야? 돼. 자 그러면은 자, 카톡 한번 확인해봐. 자, 피자 시대 연락 준다 그랬거든. 잠깐만. 여기 있네. 피자 시대. Dari video tersebut, dapat dilihat bahwa film ini memberikan satu lagi makna baru tentang kemiskinan dan keperluan manusia. Seperti yang kita tahu, biasanya keperluan manusia terhad kepada pakaian, rumah, dan makanan saja. Namun, dalam film ini, internet juga menjadi satu keperluan asas terbaru bagi manusia. Di mana dalam film ini memaparkan tentang suasana masyarakat mulai berubah dengan internet menjadi sesuatu keperluan manusia yang baru. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Siti Nur Arya binti Surah. Saya akan menerangkan bahagian interpretasi dalam filem, yaitu storyline filem dan pengaplikasian. Teori yang boleh dikaitkan dalam filem Parasite ini ialah teori pemodenan, kerana dalam teori pemodenan, masyarakat berkembang pada tahap yang dapat diramalkan, di mana mereka menjadi semakin kompleks. Pembangunan juga bergantung terutamanya pada penginputan teknologi serta sejumlah perubahan politik dan sosial. Proses modernisasi ini juga melibatkan tahap persekolahan formal dan pengembangan media massa yang dapat memupuk institusi politik demokratik. Dalam filem ini memperlihatkan dunia yang semakin moden dan canggih, dan mereka dapat mengakses semua maklumat berada di hujung jari. Dalam filem ini juga memperlihatkan biarpun mereka tidak mempunyai pendidikan, tetapi mereka menggunakan saluran internet untuk mencari maklumat dan perkara-perkara yang menguntungkan mereka. Rintangan yang dihadapi dalam filem ini adalah peluang pekerjaan yang terbatas menyebabkan mereka terpaksa menipu untuk bertahan hidup. Keluarga Kim yang mulanya hanya bekerja part-time sebagai pembentuk kotak pizza berubah apabila salah satu anak mereka disuruh menyamar menjadi seorang mahasiswa yang berjaya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai guru private di sebuah keluarga yang kaya. Setelah mendapatkan pekerjaan tersebut, dia juga mula secara perlahan-lahan membawa masuk keluarganya satu persatu, daripada adik, bapa dan ibunya bekerja dalam rumah orang kaya tersebut. Seterusnya adalah review mengenai elemen kreativiti dalam filem Parasite ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan teknologi. Penggunaan alat teknologi mudah alih untuk mencari maklumat. Keluarga Kim ni sangat bergantung terhadap alat teknologi untuk mencari maklumat, dan ianya juga memberikan mereka pengetahuan tentang budaya hidup orang berada dan menjadi pekerja yang profesional, menyebabkan sandiwara mereka
berjaya. Seterusnya, lokasi dalam filem ini adalah rumah basement yang kecil dan sempit menjadi tempat tinggal keluarga Kim dan menunjukkan mereka adalah masyarakat yang mengalami kemiskinan. Tetapi mereka tidak pernah kurang daripada mempunyai keperluan asas kehidupan seharian. Selain daripada keluarga Kim, Oh Geun-se iaitu suami kepada bekas pembantu rumah keluarga Park juga tinggal di rumah basement selama 4 tahun tanpa diketahui oleh tuan rumah itu sendiri. Seterusnya adalah penggunaan kod Morse untuk berkomunikasi dan menghantar mesej rahsia. Dalam filem ini banyak menggunakan bahasa isyarat yang berbentuk kod Morse, iaitu Oh Geun-se, suami kepada bekas pembantu rumah keluarga Park, menggunakan kod Morse untuk berkomunikasi walaupun ianya hanya diketahui oleh Park Da-sung, iaitu anak lelaki bongsu dalam keluarga Park. Selain Oh Geun-se, keluarga Kim juga mula belajar kod Morse dan menghantar pesanan kepada anaknya setelah beliau menggantikan tempat Oh Geun-se bersembunyi di rumah basement dalam keluarga Park tanpa diketahui oleh yang lainnya kecuali keluarga Kim itu sendiri. Kod Morse ini boleh dilakukan melalui bunyi, cahaya dan penulisan secara titik. Dan kosmos terdiri daripada gabungan titik dan sengkang dengan makna membentuk huruf abjad dan susunan nombor. Dalam filem Parasite ini, mereka melakukan kod Morse melalui cahaya dengan mengedipkan lampu. Terusnya saya akan membentangkan hubung kait isu dengan isu semasa. Ramai yang tidak berhak miskin seperti mana juga ramai yang tidak berhak untuk menjadi kaya. Hal ini menggambarkan dengan jelas bahawa bukan semua kemiskinan ialah hasil daripada keengganan untuk bekerja keras, dan bukan juga semua kekayaan disebabkan oleh usaha dan penat lelah. Malah lebih malang lagi, masih lagi ada yang hidup dengan keadaan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sebagai contoh, di suatu pihak kita mempunyai orang yang tinggal di rumah yang luas, yang mempunyai dengan nilai berjuta ringgit, manakala di satu pihak pula tinggal dalam keadaan yang sesak dengan bilangan yang ramai dalam kawasan yang sempit. Berada dalam kemiskinan menyebabkan mereka berdepan dengan berbagai masalah yang berkaitan seperti pemakanan, kesihatan dan pendidikan. Jika masalah jurang perbezaan ekonomi ini tidak ditangani dengan serius, ia akan membawa kepada masalah sosial. Contohnya peningkatan dalam kadar jenayah. Jurang perbezaan pendapatan yang tidak diselesaikan jelas menunjukkan bahawa kita mempunyai masalah dalam struktur. Seterusnya kita boleh melihat kesan tidak semerataan kepada masyarakat seperti ketidaksemerataan dari segi kuasa, kesan kepada kadar peningkatan gaji, kesan kepada pertumbuhan jenayah dan kualiti hidup secara amnya. Masalah kemiskinan ini bukanlah satu masalah sikap atau karakter. Ia adalah masalah tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk keperluan asas. Hal ini kerana sistem yang didudukinya telah menindas dan menyebabkan orang miskin tidak dapat keluar dari tampuk kemiskinan.
Seterusnya, kesadaran naif ini harus diganti dengan kesadaran kritikal, yang yaitu melihat sesuatu masalah secara berstruktur dan mengaitkannya dengan realiti sesuatu masyarakat, sehingga kita dapat melihat bahwa kemiskinan itu muncul karena sistem yang menindas orang miskin untuk terus miskin. Tidak dapat dinafikan, memang ada kelompok miskin yang ada masalah sikap. Sebagai contoh, menyalahgunakan bantuan yang diberikan kerajaan seperti menjual bot untuk menangkap ikan yang diberikan kerajaan secara percuma untuk mendapatkan uang dengan cepat. Tetapi kita kena lihat sikap buruk itu datang dari mana? Sikap buruk itu datang dari mana? Miskinnya pemikiran dan keadaan yang terdesak menyebabkan mereka mengambil jalan pintas. Jika dalam psikologi, ini dipanggil sebagai scarcity mentality. Ketika keadaan mendesak, manusia akan menjadi kurang bijak dari keadaan biasa karena mempunyai keperluan yang harus dipenuhi dengan segera. Itulah tugas orang kaya pemikiran yang telah bebas dari kesempitan keuangan dan terdidik untuk sama-sama mendidik masyarakat itu sendiri dan memberikan apa yang sepatutnya hak orang miskin. Yang terpelajar dan terdidik ini harus bangkit bersama-sama orang miskin untuk menentang sebarang sistem yang menindas.